Okay, that time video ni direkod pagi tadi. MU baru je kalah dengan Villarreal dalam final Europa League. Bagi aku, Manchester United dah tamatkan dia punya season agak buruk sikit lah. Yang sepatutnya dia boleh dapatkan satu piala tapi tak dapat. Tapi tak apa, hari ni kita nak bukan cakap pasal Manchester United. Hari ni kita nak bercakap pasal dua mikro yang ada depan aku ni. Memandangkan ada orang request nak minta kita tengok apakah perbezaan mikro 13 dan juga mikro 14 ni. Dan sekiranya engkau dah pernah pakai mikro 13 ni, adakah patut engkau upgrade ke Mercury 14? Roll the intro. Okey, kalau setiap kali kita nak bercakap pasal Nike Mercurial ni ataupun Mercurial punya series, setiap kali dia orang nak keluar, of course lah dia orang akan upgrade daripada series ke series, daripada teknologi yang dulu yang fly wire teknologi and then upgrade kepada Flyknit teknologi, and sekarang teknologi yang baru dekat Nike Mercurial ni disebut sebagai Vapor Perside. Ya ke Vapor Perside ke ataupun Vapor Perside, lebih kurang macam itulah. Actually teknologi ni dikeluarkan sempena ada seekor binatang tu iaitu pepatung Dragonfly. Dia punya wing tu dia ambil sempena dia punya sayap lah, dia keluarkan, dia gunakan texture tu dan letakkan kepada Mercury 14 yang baru ni lah. Okay, untuk first impression aku, kasut dia lawa and dia digunakan teknologi yang baru. First kali aku nak sentuh pasal dia punya ketebalan lah, texture yang digunakan. Kalau nak comparekan dengan 13 dengan 14, dia punya ketebalan kain ni, bukannya kain, texture ni lah. Aku rasa yang 14 punya lagi nipis daripada yang 13 punya lah, sebab yang 14 ni dia punya texture lebih kurang, dia ada satu layer dalam and then layer yang kedua tu dia ibaratkan macam jaring tau. And then second dia punya logo, kalau kita tengok lah, yang ni betul-betul tengah kasut, yang ni dia macam ke depan sikit kan, and dia ada logo Nike and then dia ada macam highlight belakang dia tu, tapi dia punya position dia agak dia macam ke belakang sikit. Bagi aku nice lah, nampak lawa. Satu lagi, ini bukannya first colorway yang dia keluarkan under Mercurial Vapor 14. Actually yang dia keluarkan yang first colorway tu dia punya warna yang macam warna-warni kan. Jadi aku dapatkan ni adalah warna CR7 punya Safari colorway. So ini bukan yang first color yang dikeluarkan lah untuk Mercurial Vapor 14. Ini adalah CR7 punya Safari colorway. Yang kedua, kalau kita nak pergikan kepada dia punya bahagian telik kasut ni, dia still pakai Flyknit punya texture, still yang samalah 13 dengan 14. And then aku nak tunjuk dekat korang, dekat bahagian tengah betul-betul body kasut ni, kat bahagian tengah-tengah ni, bahagian dalam kasut ataupun luar kasut, dia actually ada macam bahagian air ventilation tau. Yang 13 ni ada, cuma dia punya lubang ni kecil sikit kalau nak compare dengan 14 ni. Kalau kata engkau pegang kasut ni, kau ambil, engkau suluh, kau tengok dekat bahagian lampu, kau boleh nampak direct lah lampu yang menunjukkan dia punya lubang ni lebih besar compare dengan yang 13 punya lah. So apakah lubang ini bertujuan dia? Tujuan dia adalah untuk air ventilation lah, untuk kau punya sistem pengudaraan untuk kau punya kaki lagi selesa lah. Bagi aku dia adalah performance yang lagi better lah, buatkan kaki kau lagi selesa kan. Oh lupa satu lagi, dia air ventilation ni bukan bahagian tepi je ada, bahagian depan ni pun ada juga, dan juga dia punya lubang dia lagi banyak nak dikomparekan dengan bahagian yang 13 ni. 13 ni dia, aku rasa aku tak nampak lubang kat bahagian depan ni. Dia ada bahagian tepi ni ada, cuma kecil. Nak di-compare dengan 14 lagi besar. Okey, balik kepada lubang ni. Lubang ni bagi aku okey lah untuk keselesaan kaki kau. Tapi cuma apa yang aku terfikir tadi, kalau kata kau main waktu hujan, aku rasa memang habis lah belecak kasut kau ni. Sebab lubang dia memang boleh nampak direct, and kalau kata main time hujan, memang lagi cepat lah air tu masuk ke dalam kaki kau. So bagi aku, kalau kasut ni untuk nak main time hujan, jangan pakai lah kot time hujan kan. Tahulah padang Malaysia kita macam mana. Lain lah kalau kau main padang mahal, pada sintetik yang dia punya padang tak pelecak, is okay lah bagi aku lah kan. Kemudian ada satu bahagian ni yang aku pun tak sure apa function dia buat sebenarnya. Aku ada terbaca kat dekat Nike punya post, diorang post gambar ni, diorang komen ada yang cakap bahagian getah ni dia untuk aerodynamic lah, untuk nak dapatkan grip bola yang lagi better lah. Tapi takkanlah kau tahan bola pakai tumit belakang ni, betul tak? Dia macam ada macam satu aero tau. Kalau kau tengok dekat kereta, dia ada macam bahagian spoiler, bukan spoiler, macam bahagian satu getah. Mungkinlah untuk aerodynamic. Aku baca kat komen tu, ini adalah satu benda yang aku rasa benda tak penting dan tak patut kot Nike buat macam ni. Sebab dekat 13 ni tak ada pun kan, tak ada langsung kat bahagian tumit ni dia orang buat, bahagian tepi tumit. And then next, bahagian seterusnya ni kan, ni kalau kita perasan ni, aku pun tak tahu kenapa Nike Mercurial Vapor 14 ni dia keluarkan lidah di belakang instead of nya 13 langsung dia tak buat. Kalau mengikut pengalaman aku dia pakai kasut, kalau ada yang belakang ni, bagi aku senang sikit untuk nak sarungkan kaki
kaki kau masuk ke dalam. Let's say kalau kau jenis yang pakai kasut yang betul-betul muat ngam-ngam je kan, so kau boleh pegang belakang ni, tarik, masukkan kaki dengan lagi selesa lah. Kalau nak compare dengan ni, kita kena pegang belakang ni, nak masukkan kaki, lepas tu jari pun terkepit, apa pun tak dapat. Nike ada claim yang buat belakang ni untuk nak bagi performance, bukan performance, untuk nak membuatkan kaki kau tu lagi selesa lah. Sebab dia direct daripada atas sampai ke bawah, dia punya sponge untuk nak bagi kaki kau lagi comfort tu lagi better lah. Satu lagi, dia punya sponge untuk dalam bawah ni, belakang untuk tumit kau lagi tebal. Kalau nak comparekan dengan yang 13 ni, bukannya tak ada, langsung ada, cuma aku perasan yang dia lagi tebal. Kalau kau tengok pun kau boleh nampak. Dan aku rasa itu je kot untuk bahagian luaran, atas dan juga belakang. Cuma yang ni je lah, yang macam spoiler ni aku tak tahu apa function dia nak buat. Katanya untuk aerodynamic, boleh je lah. Ok, aku nak tunjuk untuk bahagian tapak. Kau boleh tengok sendiri untuk bahagian tapak dia. Kalau tengok yang 14 punya, dia ada macam tulang tau. Ada satu tulang straight ni. Ok, yang ni aku nak share sikit pengalaman aku. Aku pakai kasut-kasut sebelum ni lah, ada tulang untuk bahagian tengah ni. Let's say lah kalau kata kau punya tulang bahagian tengah ni patah, and then kau still juga pakai kasut ni untuk bermain, dia akan mengganggu sedikit sebanyak lah. Bila let's say kalau kata patah kan, kau pijak bahagian tanah yang tak rata, dia boleh mengganggu pergerakan tapak kasut kau lah. Kalau kata bahagian tengah ni patah and dia tercabut sikit, kau pijak bahagian tanah yang tak rata, dia akan tolak lah bahagian-bahagian yang atas ni. Tapi itu mengikut pengalaman aku je lah. Aku just sekadar nak share. Itu pun aku main padang yang biasa, bukan yang padang mahal tu. Kalau kata kau main padang mahal, padang yang okey, up to you lah. Itu sebabnya, sebab bahagian untuk Mercury 13 pula, dia tak ada langsung tau tulang bahagian tengah ni. Dia terus separate bahagian bawah dengan atas tapak kasut. So dia tak terganggu lah. Kalau anything yang jadi dekat tengah ni, tak adalah ganggu bahagian atas dengan bawah, betul. Kalau bahagian ni, kalau untuk yang 14 punya, kalau kata patah tengah ni, aku rasa ada terganggu sikit je lah. Ok, untuk start pula, diorang still guna V-shape yang sama. Cuma untuk V-shape yang 13 ni, dia ada muncung sikit tau. Macam dia still V-shape, tapi V-shape yang ada certain V-shape ni, dia still ada macam muncung sikit. Kalau yang 14 ni, dia memang V-shape direct lah. Tak ada apa, yang lain semua sama kot. Dia still 7 tapak kat atas, 4 tapak di bawah. And still yang dekat bawah ni, dia still pakai style yang sama lah. Dia biarkan kosong kat tengah ni, style bulatan. Dan juga Mercury 13 ni yang sama lah. And then yang lain bagi aku, satu lagi aku nak share. Lagi satu, aku actually bukannya kaki aku untuk spesifik untuk kasut Mercurial tau. Maksudnya kan kalau kata kaki slim je sesuai untuk pakai Mercurial. Untuk kaki aku jenis yang kaki saiz lebar untuk Puma, Hypervenom, Phantom macam tu lah. Tapi bila aku try sarung untuk Mercurial Vapor 14 ni, dia punya texture untuk dia nak expand ni lagi better lah kalau nak comparekan dengan yang 13 ni punya. Faham tak? Maksud aku, kalau kata engkau kaki lebar pun, kalau kata engkau nak try pakai kasut ni, yes, boleh disarankan. Maksudnya kat bahagian-bahagian tepi ni kan, kalau kata kaki lebar, bila pakai Mercurial dia agak sempit kan. Tapi untuk Mercurial 14 ni, dia punya texture untuk kembang tu lagi better untuk nak comparekan yang 13 ni punya lah. Sebab aku bukan kaki Mercurial, bila aku sarung kasut ni, aku boleh pakai. Kalau setakat nak pinjam kasut member nak try tu boleh lah. Tapi kalau kata nak beli and pakai untuk terus pakai, aku rasa tak disarankan kot. Kalau setakat nak pinjam kasut member tu boleh lah. Kalau kita yang jenis kaki lebar ni kan, bukan kaki Mercurial. Ok, aku rasa itu saja kot apa yang aku boleh share setakat video ni. Kalau ada info-info yang penting aku terlepas pasal dua Mercurial ni, boleh drop komen dekat bawah ha. And then aku nak minta maaf juga sebab kita tak dapat try dua benda ni. Yang first kali adalah berat, and then second adalah aku nak try atas padang lah. Sebab sekarang kan PKP kan. Tengoklah macam mana aku nak try pergi apa, pejabat polis, aku nak try pergi balai ke apa, nak try dapatkan surat, aku nak buat recording dekat padang mana yang dekat lah, dekat area rumah aku, kalau boleh lah. So kalau tanya aku, adakah aku akan upgrade daripada 13 ke 14? Yes, aku akan upgrade. First kali adalah of course lah design yang lawa kan. Walaupun bukannya CR7 punya Safari colorway ni, dia punya warna-warni pun lawa juga yang first colorway tu. Second adalah texture teknologi Vapor Persight ni boleh expand more better daripada yang 13 ni punya lah. Walaupun kau kaki lebar, kau nak try ataupun nak pinjam kasut-kasut member, aku rasa boleh. Kalau nak di-compare dengan Mercurial yang dulu ni, kalau pakai memang sempit gila. Sebab dulu aku kaki lebar, aku pernah pakai
style Mercurial yang Neymar yang warna biru tu, aku lupa nama dia. Dia keluar sempena World Cup tak silap. And kaki aku memang sempit gila. Aku pakai 2 game je, lepas tu aku terus jual kat member aku. Okay, selain itu juga kenapa aku nak upgrade, dia punya sponge dekat bahagian tumit belakang kau lagi better and tebal lah daripada yang 13 ni. Aku rasa lagi selesa kalau aku pakai. And then yang lain itu je lah kot. So kalau siapa berminat boleh dapatkan di Bootsmania. Link ada aku letakkan dekat bawah, Instagram, website. And itu saja. Kalau kata korang nak request untuk nak review kasut-kasut yang lain, macam kita ada belah kiri Puma ni, belah kanan AC. Satu lagi aku nak tunjuk. Kejap aku nak tunjuk satu lagi. Okay, ni Adidas Ghost yang paling nipis ni pun ada agak. Aku buat excited nak review kasut ni. Boleh dikatakan first impression aku adalah kasut bola yang paling nipis aku pernah jumpa. Nanti next video aku buat. So kalau nak tengok untuk video kasut yang lain, drop komen dekat bawah kasut apa yang kau nak. See you guys next video. Jangan lupa subscribe Bootsmania TV and check it out Instagram dan juga website kami di description bawah. Assalamualaikum dan bye bye.